Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Hari ini hari Ahad, saudara ya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat, ya saudara. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Saudara Azrul Jalil, waalaikumsalam. Saudara Syah Ibrahim. Begitu juga saudara Zamari LC. Saudara Syarul Azam, selamat malam. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Saudara OBK, Abi Nur, ya, Satria Setiawan dari Mengelembu. Saudara Muhammad Nazri Syafi'i, waalaikumsalam. Saudara Rosli Rahim, saudara Tukiran Kitam, apa khabar orang apa Muar? Saya sebut Muar teringat mi je lah. Saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku? Sungai Petani hujan tak? Saudara Amran, saudara Syahil, saudara Zamari LC, Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar orang Kuala Terengganu? Puan Rusinin Kuringot, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, saudara Jamal Arifin, saudara Rosli Rahim, saudara Jamal Arifin, saudara Rosli Rahim, ya. Jangan lupa saudara like and share juga di Instagram. Saudara Roypa dari Dungun, Terengganu. Begitu juga saudara Muhammad Khairul Kamarudin, saudara Puan Norma Amin, saudara Izzuddin, Mira Harun, Arifin Abdul Halim, saudara Azrul Jalil di Instagram, Puan Nur Maria, Pak Cu, apa khabar Pak Cu? Pak Cu dari Langkap, ya, saudara Hashim Atan, saudara Zainura Arif, Muhammad Amin Jack. Begitu juga dengan Puan Halimah Hashim, saudara Saidi Rusmini, apa khabar orang Pontian, ya, saudara Hazrul Aidi, saudara Azhar, saudara Yauman Waras, saudara Supar Kamsi, Cik Nolia, apa khabar Cik Nolia? Semoga sihat di Instagram. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bila saya tengok naik laju begitu, suka hati saya, saudara. Dan memanglah nak menyantuni sesuatu tu mengah, saudara. Saudara Zainuddin, saudara Cik Gudin, saudara Omar Melaka, dari Melaka saudara Omar, ya. Saudara Ramli Putih, saudara Puan Siti Zubaidah daripada Taiping, saudara Siti Zubaidah Mu'anifah, saudara Said Azhar dari Keluang, saudara Mat Jo, apa khabar orang Kuala apa ini Langkawi, sahabat Abu Seman, saudara Mat Kamal, saudara Joka Karim, saudara Mat Zirian, saudara Pak Uda, saudara Hamid, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Mohon maaf, mengah saudara. Saya nak menyantuni sesuatu, laju naik, saudara Tukiran kita. Mi Bandung Muar, sentiasa menunggu, insya-Allah. Memang meleleh halio ni, saudara Tukiran. Saudara, kalau saudara berkunjung ke Muar, jangan lupa carilah Mi Bandung Muar. Di Pekan Muar. Dia sebenarnya sekarang ni sebut Tangkak, tapi sebenarnya Muar lagi, saudara. Lepas jambatan nak pergi ke Pekan Tangkak. Itu dia punya arah tujunya, ya, saudara Mak Zarian, saudara Azizam, Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang. Saudara Pak Uda, alamak, dah 2 malam katanya Pak Uda bermalam di hospital Teluk Intan. Sakit apa tu Pak Uda? Saudara Osman Abdullah, kita mendoakan agar Pak Uda segera sihat. Banyak benda nak buat kerja lepas ni, saudara. Baik, saudara. Tak mampu saya nak santun semua, laju sangat. Ya, laju hadirnya. Terima kasih hadir dan terima kasih juga like, share dan subscribe. Saudara Puan Latifah Mak Yusof, saudara Azman, saudara Tornado Taufan. Itu di Taiwan, di Tornado Taufan. Ada gempa bumi pula katanya di Taiwan. Baik, saudara. Hari ini, hari Ahad, 18 September. Ini merupakan hari yang ke-914, saudara. COVID-19 melanda negara kita. Laporan yang saya terima daripada saudara Rio dan juga saudara Jamil Idris. Katanya hari ini ada sikit susut daripada semalam. Kemarin lah jawabnya, ya, sebab ini laporan ini yang berlaku semalam. Kemarin 1977. Tapi semalam 1,572 saja jangkitan. Bagaimanapun, jangkitan terus meningkat kepada 4,817,251 warga kita yang disapa oleh virus corona. Saudara Taram Shah, apa khabar Saudara Taram Shah? Tak dapat jumpa tak apa, akan datang kita jumpa lah Saudara Taram. Dan mengundang 6 kematian, saudara Id, saudara Mat Syaril. Dari laporan yang saya terima tersebut, saudara, saya lihat nampak gayanya semua negeri alhamdulillah susut. Tak ada satu pun negeri yang meningkat, cuma satu negeri saja, iaitu Labuan. Dia kekal jangkitannya 2. Tak banyak mana, 2 jangkitan, tapi kekal lah. Lain negeri semua susut, saudara. Alhamdulillah.
Dan cuma tinggal 4 negeri saja yang jangkitannya beredar di angka atas 100. Iaitu di Perak 148, Selangor 476, Wilayah Persekutuan 333 dan Sabah 150 jangkitan. Itu saja. Alhamdulillah kita harus berusaha untuk mengekang dan memutuskan jaringan virus corona. Sebab masih ada dari kematian. Itu 6 kematian. Saudara, saya gembira bila tengok semua negeri susut. Tak ada satu negeri pun peningkatan. Mudah-mudahan laporan malam besok juga terus susut. Jadi saudara, kita jagalah diri kita, jaga keluarga kita, pastikan kita menjaga penjarakan sosial. Tambah-tambah lagi sekarang ni musim hujan. Saya ingin mengingatkan pada anda, kalau musim hujan, virus corona itu mudah merebak. Saudara Azman, Nazman, saudara Zizi Bohari, begitu juga saudara Jamaluddin Bujang. Saudara, baik, kita masuk segmen e-commerce. Jangan lupa saudara, berniaga. Kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar dia berniaga baku setanginya, dia berniaga parfum daripada tanah Arab. Memang baunya semerbak. Saya menyarankan anda bermesan daripada Al-Azhar iaitu minyak wangi. Jenamanya itu jenama Amir Al-Khud, saudara. Amir Al-Khud ni dia berasaskan kepada kayu gaharu. Memang sedap, segar bila kita memakainya, saudara. Dan Azhar juga memasarkan gula O. Ini bagi mereka yang health conscious ataupun yang mahu mengurangkan paras gula dalam badannya. Hubungi Al-Azhar untuk mendapat bekalan gula O, saudara. Dan kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Saudara, Siti Farehah jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Rasanya sedap, sedap dimakan dan harga masih lagi di bawah, masih lagi harga lama, saudara. Bagi teman-teman di sekitar Lembah Kelang, kalau mau bekalan buah-buahan, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703, saudara. Dan juga ini makanan kegemaran saya, itu popiah sira Lady Maria. Popiah sira Lady Maria ni, saudara, rasanya rangup, pedas dan manis. Mampu beli, mampu milik. Hubungi Nizam di talian 09 435 1203. Saudara, dan ini ada produk baru, saudara. Ini produk baru iaitu kosmetik untuk wanita. Kosmetik ni make-upnya, haruman dan macam-macam lah. Tapi untuk wanita. Dan ini merupakan kosmetik yang mesra wudu. Artinya tidak batal air semayang bila kita pakai. Elok, saudara. Harga mampu milik. Bukan mahal mana pun, saudara. Kerana ini adalah produksi, katanya di Johor rasanya produknya. Di Pahang. Daripada Pahang. Alhamdulillah. Warga di Pahang sudah pun mula mereka cipta kosmetik. Saudara. Dan di samping itu terdapat juga mereka memasarkan makanan segera. Jadi pada teman-teman, khususnya kaum wanita. Kerana produk ini adalah produk daripada Nur Aisyah. Nur Aisyah ini, saudara, dia mencari juga teman-teman untuk menjadi agen-agen untuk memasarkan produknya di kawasan anda. Sila hubungi 018 279 4288. 018 279 4288. Bertandanglah. Hubungilah. Ini agen daripada tim daripada Nur Aisyah. Dia ada tim, saudara. Jadi sama ada di Kelantan ataupun di Johor, saudara, di Pahang maupun di mana-mana negeri. So, saudara, ini juga peluang untuk e-commerce. Saudara, jangan lupa hubungi tim Nur Aisyah di 018 279 4288 untuk mendapatkan kosmetik, haruman, makanan, macam-macam makanan lah ada, saudara. Susunya ada, produk-produk untuk menjaga kesihatan. Tapi hanya untuk wanita. Bukan lelaki, ya. Tapi kalau lelaki pun apa salahnya, tak ada masalah. Ya, jadi itu saja untuk e-commerce kita hari ini, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Kerana, saudara, daripada Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, kerana seseorang yang menyayangi orang lain, maka pastilah dirinya akan disayangi oleh Allah. Jadi, saudara, sayangilah setiap penduduk bumi.
nescaya engkau akan disayangi oleh para penghuni langit. Ini ayat ini hadis ini adalah hadis Mu'jam Awsat Al-Tabarani yang ke-9009. Jadi status hadis ini adalah hadis sahih, saudara. Pengajaran kepada hadis tadi iaitu adalah menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk memikirkan atau memiliki sifat penyayang yang mengikut panduan syarak, saudara. Orang yang menyayangi makhluk, nescaya Allah akan menyayanginya. Orang-orang yang mengasihi orang lain, maka dia akan disayangi oleh penghuni di langit. Ini yang paling penting, saudara. Sifat saling menyayangi datang daripada mereka yang memiliki kejernihan jiwa dan kesucian rohani. Saudara, jadi kongsikanlah, saudara, nilai mengasihi orang lain sambil kita membina semangat setia kawan sesama rakyat kita, saudara. Berusahalah, saudara, untuk menyayangi orang lain. Pertama-tama paling penting sekali, kita jauhi prasangka buruk. Jangan kita membuat tuduhan, kita menghukum, kita memberi gelaran buruk dan memfitnah terhadap orang lain. Saya elakkan permusuhan dan persengketaan dan pereratkanlah supaya lebih dekat lagi dan rapatkan lagi ukhuwah sama insan. Itu saja, saudara, naluri kehidupan malam ini. Dan biasa saya menyantuni mutiara kata. Ini kiriman sahabat saya, Tan Sri Usu Sukam. Katanya, dalam diamnya seseorang itu terdapat ketenangan diri daripada menanggung kesulitan berbicara dengan orang yang bodoh. Jadi kadang-kadang kita tengok orang tu, kita rasa orang ni nak dilayan, dia penuh dengan kebakhilannya, ya saudara, dia bodoh. Kalau layan itu menjadikan kita tak tenang. Jadi dalam diam, lebih baik kita memilih untuk diam. Jadi dalam diamnya seseorang itu terdapat ketenangan diri. Jadi lebih tenang kita daripada menanggung kesulitan berbicara dengan orang yang bodoh. Terima kasih Tan Sri atas kiriman mutiara kata untuk perkongsian kita bersama. Saudara Murad Abdul Syukur, saudara M. Fahairi, saudara Rohani Jonit. Begitu juga saudara Jaka Linglung, Tra RR di Johor. Malam ni di Tangga Batu. Biarlah, biasalah saudara. Tapi saya harus mengingatkan anda supaya yang paling penting sekali, saudara, kita santun menyantuni antara satu sama lain. Kita harus memperkukuhkan ukhuwah persaudaraan untuk kita saling ingat mengingati. Saya mengingatkan tidak lain tak bukan, saudara. Saya mengingatkan agar pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang negara akan menuju muflis. Saudara, itu paling penting, saudara. Dan bicara kita malam ini tajuknya adalah pentas maki hamun sudah dibuka. Dah ada. Jadi terak ini siapa? Winnie Rafizi dengan selamatkan Malaysia, ayuh Malaysianya, dan terbuka sudah pentas untuk Parti Keadilan. Ini Parti Amanah, Parti DAP. Saya lihat cuma Pakatan Harapan saja yang begitu bersemangat, bersemarak untuk membuka pentas-pentas maki hamun. Yang saya katakan pentas maki hamun. Fakta tak banyak mana, saudara. Baik. Tapi sebelum saya memberi pencerahan lagi, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Ini paling penting, saudara, supaya dapat dijadikan satu panduan pada kita penuh dengan kritikan. Terima kasih Pak Nazil. Jauh dari Perlis berkirim salam untuk teman-teman semua. Kata Pak Nazil, berekar-ekar ditanam betik, ubi kayu tak perlu dibaja. Bunga mekar dipuji cantik, sudah layu dibuang saja. Inilah memang naluri manusia. Waktu kita ada kuasa, orang bagai nak-rak lah memuja kita. Bila kita tiada kuasa, kita dihina, dicaci dan dinista. Saudara, ini lihatlah bagaimana kadang-kadang saya melihat bagaimana teman-teman saya yang bila dah sakit dan mungkin tidak boleh membantu lagi apa semua, dilupakan begitu saja. Sebab itu Pak Nazil menegur. Dia kata berekar-ekar ditanam betik, ubi kayu tak perlu dibaja. Bunga mekar, dipuji cantik, sudah layu, dibuang saja. Jangan kita sikap begitu, saudara. Tambah Pak Nazil lagi, suasana indah, lembutnya bayu, berpantun serangkap, memenuhi masa. Memandang rendah bahasa Melayu, begitulah sikap penderhaka bangsa. Kalau kita memandang rendah bahasa kita, bahasa ibu muda kita,
anda dianggap sebagai penderhaka. Saudara, itu peringatan pada Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup bernilai bagi saya dan elok untuk perkongsian kita bersama. Sebelum saya memberi persarahan, saudara Mak Piah Mentol, saudara Man Kida, saudara Zul Marshall, saudara Rosli Misyah, Waalaikumsalam, saudara Puan Intan Zalinda, terima kasih, saudara Mustafa Ibrahim, tak apalah, saya nak kata apa pun katalah. Saya santun anda juga. Kadang-kadang kata saya buat-buat bodoh pun katalah. Tak ada masalah bagi saya. Cuma saya ingin memberi peringatan. Sebelum saya memberi pencerahan ini kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Ataupun anda mengirim kiriman dalam Facebook saya ini. Kalau boleh, gunalah bahasa yang baik. Saudara, jangan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Sebab saya tak bertanggungjawab. Saya tidak akan bertanggungjawab sama sekali atas sebarang komen mahupun suntingan live yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau kesemua komen-komen maupun suntingan yang anda lakukan. Dan kena ingat saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya satu saja. Hanya sekadar untuk memberi informasi. Prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau bersetuju, alhamdulillah. Tak bersetuju pun tiada masalah. Kalau anda nak menyantun, cuma saya mengharapkan gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai. Paksi kita, we must agree to disagree. Selesai masalah. Saudara? Baik. Hari ini, saudara, daripada pagi tadi sampai ke petang, nampak gayanya cuaca sudah mula kembali suram. Suasananya sejuk. Dan hujan mula turun di sana-sini. Teman-teman, sebagaimana yang saya ingatkan, sekarang ini sudah mungkin hadir musim untuk banjir ini. Berhati-hati kalau kita besok nak kerja misalnya. Kalau kawasan rumah anda tu kawasan selalu berlaku banjir, pesan pada anak-anak yang kita tinggalkan di rumah, pastikan dengar arahan-arahan pihak berwajib. Kalau perlu pindah, pindah. Dan letakkanlah barang-barang keperluan, barang-barang yang berharga itu setempat, mudah untuk kita ambil bila berlaku keadaan yang bencana itu melanda kita, saudara. Itu peringatan saya sebab saya melihat suasana cuacanya sejuk. Dan dalam keadaan begini, bila sejuk ini, jagalah kebersihan, jaga diri, jaga anak-anak. Saudara, Saudara Rahim, walaupun pentas Maki Hamon sudah dibuka, UMNO BN tetap pilihan majoriti. InsyaAllah, saudara. Terima kasih. Robudin, saudara. Baik. Saudara, saya melihat hari ini kiriman daripada Yang Muhammad Mulia Tengku Razali. Saya lihat ini macam jenaka, saudara. Tetapi ini ada realitinya. Yang Muhammad Mulia Tengku Razali menghantar kiriman. Beliau merupakan Menteri Kewangan, saudara. Dan beliau memberi peringatan kepada kerajaan agar segera mengawal kedudukan tukaran wang asing. Ataupun kita bakal berdepan dengan situasi di mana rakyat katanya terpaksa sewa beca untuk bawa duit jika ringgit terus merudum serta jatuh secara tidak terkawal. Maksudnya, nak pergi pasar nanti sewa beca ataupun kereta bawa duit. Artinya nilai dah tak ada duit. Jadi, sebagai ahli parlimen, Gua Musang, Yang Muhammad Mulia Tengku Razali menyatakan bahawa kawalan tukaran asing membabitkan ringgit perlu dibentangkan dalam bajet 2023 bagi menangani kos sara hidup rakyat. Kadar tukaran asing negara berada pada kedudukan free fall. Dan sehingga kini menimbulkan kegusaran. Ini saudara serius. Sebab Yang Muhammad Mulia Tengku Razali, beliau adalah mantan Menteri Kewangan. Dan masih berhubung teman-temannya daripada Bank Dunia dan pasaran antarabangsa. Dia katanya kerana tukaran asing kita sudah jatuh dengan tidak terkawal atau dalam bahasa Inggeris free fall. Kalau free fall, sejauh mana ringgit kita nak jatuh lagi? Adakah ringgit kita ni nak jadi macam duit kertas zaman Jepun? Nak ke pasar nanti terpaksa sewa beca untuk bawa duit. Nampaknya macam bergurau. Tapi ini boleh berlaku. Sebagaimana saya lihat dalam YouTube, dalam media sosial, bagaimana rakyat di Venezuela bawa satu beg hanya untuk dapat seekor ayam Turki. Satu beg, saudara. Begitu, apakah itu natijahnya akan berlaku negara kita? Sebab jangan lupa, saudara, Yang Muhammad Mulia Tengku Razali dia pernah menjadi Menteri Kewangan.
daripada tahun 1976 hingga 1984. Dan dia menyatakan bahawa daya produktif pengeluaran dalam negara sekarang ni sudah jatuh. Itu pada pemerhatiannya. Dan sekarang ni dia kata kita nak import. Segala-galanya kita import. Dan kita tak melakukan semua. Makanan pun kita import dari luar. Jadi boleh kata apa benda yang kita tak boleh buat sendiri ni kata. Kita masih mau mengimport atau mau masuk segala barangan, makanan dan sebagainya dari luar. Kenapa kita tak buat sendiri? Ini yang selalu saya ingatkan tentang food security. Dan beliau mengimbau zaman waktu pasca kemerdekaan. Waktu kita baru merdeka dahulu. Dia kata zaman tu dia kata tak Allahyarham Tan Sri K. Johari menjadi Menteri Perdagangan. Dan Tengku serta Tun Razak menakodai bahtera negara kita. Dan mereka menekankan supaya kita cuba buat segala-gala barang yang kita mampu buat. Waktu itu memanglah Yang Muhammad Tengku Razali tidak berada dalam kabinet. Tapi bila melihat Menteri Perdagangan Allahyarham Tan Sri K. Johari, Perdana Menteri almarhum Tengku Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri almarhum Tun Razak. Tapi pemimpin waktu itu mengingatkan, rakyat buatlah produk sendiri, tanamlah makanan sendiri. Bukan kita import. Dan kalau boleh, waktu pesanan pemimpin waktu itu, hentikan pengimportan. Jadi kerana itulah kita mampu melawan kenaikan harga barang yang datang dari luar. Jadi itu harapan supaya kita dapat melaksanakannya. Dalam menyentuh tentang kenaikan kadar dasar semalaman, itu OPR, Yang Muhammad Tengku Razali menjelaskan, OPR adalah menjadi alat bank negara. Gunanya untuk mengawal jumlah wang yang kita ada. Dan beliau mengharapkan supaya kerajaan cubalah mengawal kejatuhan ringgit ini. Kerana tukaran asing kita sudah jatuh dengan tidak terkawal. Tidak mampu nanti untuk kita membayar apa yang kita nak bayar. Jadi sejauh mana nilai ringgit akan jatuh? Apakah ringgit kita akan jadi kalau kita izinkan ringgit kita terus jatuh? Mungkin katanya rumah yang kita beli dengan harga ratusan ribu boleh turun kepada RM10,000 saja. Mungkin apabila nilai wang dah tak ada, jadi tidak ada sebab mengapa kita perlu biarkan perkara ini berterusan. Saudara, pada bulan Mei dulu, saya juga telah menyiarkan pandangan beliau bahawa Yang Muhammad Tengku Razali pernah menyatakan, beliau meramalkan bahawa penyusutan ringgit boleh mencecah pada kadar RM5.50 berbanding $1 Amerika menjelang akhir tahun katanya. Dan hari ini saudara, ringgit berada pada kadar RM4.54. Dan besok tak tahulah macam mana nak jadi. Sebab besok pasaran akan dibuka. Dan apa yang berlaku minggu lalu, itu merupakan kadar terendah dalam tempoh 24 tahun. Berdoalah kita saudara. Dan beliau menggesa agar pimpinan negara serius, agar bank negara serius menangani permasalahan kejatuhan nilai ringgit ini, saudara. Saya nak cakap lebih tak boleh, saudara. Saya bukan pakar bank. Dan terus kita masuk bab politik lah, saudara. Nak cerita-cerita lain tu, ini sebab pentas Maki Hamon dah dibuka, saudara. Kerana kenyataan naik Presiden PAS, iaitu sahabat saya, saudara Datuk Idris Ahmad, Menteri Jabatan Perdana Menteri, yang menjaga haiwal Jabatan Agama Islam. Dia nampak gayanya, dia macam kecewa. Kerana dia kata tindakan UMNO memutuskan untuk bergerak secara solo pada pilihan raya umum ke-15 nanti, dilihat sebagai mementingkan diri sendiri berbanding daripada memelihara perpaduan dan menjaga kepentingan rakyat. Saya nak bagi tahu pada Datuk Idris, anda boleh bercakap sebarangan. Anda memaksa kami untuk berbaik dengan Parti Peribumi Bersatu. Itu masalahnya. Bukan UMNO tidak mahu menyantuni dengan PAS. Tapi PAS sendiri berbaik dengan Perikatan Nasional. Macam mana kita nak menyantuni? Ini kata segera sedar diri sebenarnya. Sebab itu walaupun beliau mengatakan PAS tetap dengan konsep dan pendiriannya untuk memelihara perpaduan dan menjaga kepentingan rakyat, namun kita tak dapat menerima kerana di situ ada Parti Peribumi. Sebab itu saya tengok apa yang dikatakan oleh Datuk Nur Jazlan Muhammad selaku timbalan pengurusi perhubungan UMNO Johor.
Dia kata cukup-cukup lah. Dia kata, PAS ni. Macam orang gila talak pula dah. Sebab dia kata sejak seminggu dua ni, macam pelbagai polemik dilontarkan oleh pimpinan PAS yang masih lagi hendakkan muafakat nasional. Dah tak ada dah. Saban hari mereka meroyan katanya. Merapu bukan-bukan. Mereka mewujudkan macam-macam cerita. Dan seolah-olah perikatan muafakat nasional itu masih wujud. Sama ada daripada Musyawarah Amnya, Presidennya, Susah Agungnya, dan macam-macam cerita mereka buat. Kadang-kadang ada katanya seolah fitnah, ada masanya cerita palsu. Dan seolah kononnya pemimpin UMNO tidak berminat untuk menyantuni muafakat nasional. Dah tak ada. Tapi bila dikatakan ada pula kalangan UMNO, pemimpin UMNO ini yang berunding secara senyap. Benda dah tak ada. Jadi soal pintu belakang ke, pintu depan ke, tak ada. Malahan sekarang ni, kita kena ingat. Bila Presiden bersatu, itu Tan Sri Muhyiddin minta penjelasan daripada geng PAS, betul ke ada rundingan, dah mereka nafikan pula. Jadi orang PAS ni tak habis-habis. Jadi dalam keadaan begini, kita ingatkanlah kepada mereka yang menggelar kita ni Malaun, UMNO lah, macam-macam lah. Saya katakan berhentilah untuk hadapilah apa yang akan berlaku. Itu saja, saudara. Saya ucapkan terima kasih pada Datuk Nur Jazlan kerana sudi menghantar kiriman pada saya, mengingatkan. Kerana nak menjawab, PAS ni kadang-kadang macam-macam cerita dia buat. Dan hari ini juga, saudara, ini kena sedar diri, saudara. Ini juga Dr. Mahathir kena sedar diri. Tiba-tiba sekarang ni, the Kingmaker dalam Pakatan Harapan adalah DAP. Jadi, mereka sudah menyatakan bahawa Pakatan Harapan tidak akan menyokong Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri usai PRU 15 nanti. Selaku pengurusi parti DAP, Lim Guat Eng berkata, ini beliau menyatakan kepada Mingguan Malaysia. Dia kata pihaknya meraihkan sebarang keputusan tetapi tidak untuk Dr. Mahathir. Dia kata, saya rasa sukar untuk diterima. Dulu katanya mereka menyokong Dr. Mahathir. Tetapi apabila berlaku langkah Sheraton dan dia mengatakan bahawa dia cuma mahu menjadi Perdana Menteri melalui parti lain, maka mereka memutuskan secara total. Saudara, ini keadaannya. Kena ingat, saudara. Sementara itu, Ketua Penerangan Pakatan Harapan, saudara Fahmi Fadil juga turut mengulas. Sebab ini dilontarkan Dr. Mahathir dalam 2-3 hari lepas. Dia kata ada orang nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi Fahmi Fadil dia kata perkara itu tak dirujuk pun. Tak perlu dirujuk. Pakatan Harapan tidak membincangkan soal Dr. Mahathir. Itulah sekarang ni diumpamakan seperti kupang tembaga lah. Ke sini orang tak mau, ke sana orang tak hendak. Jadi sebab itu saya katakan Dr. Mahathir berhenti-berhentilah berpolitik. Kesian sekarang ni. Ini gambaran kadang-kadang macam ini orang kata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Nak buat macam mana? Anda yang sendiri, tangan yang mencincang. Kerana tangan anda lah yang membuatkan rakyat marah pada anda. Jangan marahkan pada rakyat apabila mereka menolak anda. Dan saya tengok pula ini bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya dapat kiriman macam-macam sebagai respon kepada kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu beliau berucap di hadapan 10,000 anggota pemuda Barisan Nasional di Dewan Titiwangsa semalam. Macam-macam cerita kita dengar. Ada yang kata sembang kari, ada yang kata tak boleh percaya. Tapi pimpinan UMNO masih lagi yakin benda itu boleh terlaksana. Sebab saya melihat bahawa antara kirimannya dia kata ada teman mengatakan kiriman, dia kata sikit je lagi. Tak lama mana lagi. Takkan lewatkan walau sesaat. Nanti saya dan Presiden bincang tarikh. Bla 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 bla. Macam-macam lah. Tapi mereka bimbang kalau di luar nanti ada tukar tune pula. Yakin ke nak menang. Kena ada kajian mendalam. Kena dapat persetujuan kabinet dan sebagainya. Jadi kalau begini saudara, memanglah saya pun marah juga bila berdolak-dalik dan keadaan. Sepatutnya kita kata itulah. Dan kuasa untuk membubarkan parlimen ini adalah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong.
Dan beliau sebagai Perdana Menteri, dia pergi menghadap agung, mohon. Itu saja. Tak perlu nak bincang dalam kabinet, apa semua. Ini alasan macam-macam. Malahan mesti aja top 5 semua. Ada teman-teman kiriman dia kata, kalau begini keadaan, abolish lah. Tak payah diadakan lagi lah. Tentang apa top 5 ni. Jadi, semalam dah bercakap, dia akan berbincang dengan Presiden 2 orang saja. Ini gambarannya. Jadi sekarang ni, sebab itu ada yang kata, kalau gitu keadaannya, baik kita makan ayam Texas. Ini satu hal lagi, saudara. Sebab hari ini tular dalam media sosial, saya mengharapkan agar teman-teman yang bertugas sebagai pegawai media ataupun yang menjaga komunikasi yang awak Perdana Menteri agar berhati-hati. Kalau benda itu dilihat boleh menjadikan bumerang ataupun boleh lantunan kena balik pada Yang Amat Perdana Menteri, kena cepat-cepat dibuang. Ini adalah berikutan dengan satu tulisan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, katanya balik daripada Melaka, dia singgah makan di McDonald. Dia tulis itu, dia kata dia teringat zaman dia muda-muda dulu. Memanglah ceritanya cantik, menarik. Bagaimana Perdana Menteri menyantuni kasih sayang cintanya dengan isterinya. Sebuah keluarga yang harmonis. Itu baik. Tapi bila dia kata masa muda-muda dulu, sebab beliau dilahirkan sekitar tahun 60-an. Kalau lahir tahun 60, dia kata sekitar tahun 80. Mana dia usia 20 tahun. Itu logiklah. Dia kata dia selalulah dating ataupun keluar makan bersama dengan isterinya. Waktu itu beliau belajar di tingkat 6 atas dan isterinya sekarang ni Datin belajar di tingkat 5 bawah, 6 bawah, 6 rendah. Dan mereka katanya bila ada duit, pergilah makan, ada makan KFC ke, ataupun makan dekat ini mana dia makan dia makan di mana tempat tu? Allah hai. Texas chicken. Memanglah cara tulisan tu begitu romantis. Tetapi kena hati-hati. Sebab kalau tahun 80-an, mana ada Texas chicken lagi waktu itu? Betul, kalau beliau nak tulis mengatakan tahun sekitar 80-an makan dekat KFC, betul. Depan panggung wayang Coliseum itu memang wujud. Iaitu ayam goreng Kentucky Fried Chicken. Tapi Texas tak ada. Texas Chicken cuma ada tahun 2013. Jadi benda macam ini mengundang masalah. Orang kata, takkan cerita macam ini pun nak bohong juga. Ini masalahnya. Jadi saya harap agar pegawai-pegawai yang menjaga media yang Amat Perdana Menteri, kalau tengok keadaan begini, cepat-cepat buang. Niat Perdana Menteri itu baik. Dia kata go dating di restoran McDonald. Makan dalam keadaan berdua-duaan. Ada gambar. Tentulah gambar ada orang ambil. Tetapi bila dinyatakan bahawa biasa makan di Texas, kalau ada duit lebih, makanlah dekat chicken ayam Texas. Sedangkan restoran ayam Texas ini cuma ada pada tahun 2013. Jadi saya haraplah pegawai ini kena berhati-hati. Betul, niat dia baik tapi akhirnya jadi bumerang. Orang pun attack. Kalau cerita romantis pun macam berbohong, macam mana pula dengan janji nak buat pilihan raya dan sebagainya. Ini masalah yang saya lihat. Jadi sepatutnya bila dah tengok benda begitu tak betul, keluarkan cepat-cepat. Deletekan cepat-cepat. Habis cerita. Dan sekarang ni sudah keluar pula kenyataan. Orang tengok dekat Wikipedia. Ayam Texas ini tahun 2013, tahun 1980 di Amerika, di sini, di sana dan sebagainya. Tidak di Malaysia. Itu keadaannya. Ya kata satu Malaysia. Saya tak kisah nak cerita tentang romantisnya seorang Perdana Menteri, okey. Nak menceritakan kasih sayang seorang Perdana Menteri pada isterinya, okey. Tetapi jangan ada elemen-elemen yang boleh dipertikaikan. Saudara, yang boleh dipertikaikan oleh warga, saudara. Sebab itu sekarang ni saya nak mengingatkan Yang Amat Perdana Menteri. Bagaimana kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda, Datuk Ashraf Wajidi dalam ucapan semalam. Dia kata kita mahu pilihan raya diadakan tahun ini. Kenyataan beliau begitu bagi saya lah. Begitu bersemangat. Sebab dia kata daripada hidup bercermin bangkai
lebih baik mati berkalang tanah. Artinya, pemuda Barisan Nasional dah ready nak berperang dah. Jadi, yang Bapak Menteri kena ingat, ungkapan keramat itu ditujukan oleh Ketua Pemuda kepada pimpinan. Itu pimpinan pemuda Barisan Nasional. Jadi, tak sepatutnya lah berpusing-pusing belakang. Saudara, kepada teman-teman yang menjaga media sosial yang bawa Perdana Menteri, berhati-hati. Saya dah kata berkali-kali, beliau adalah naib Presiden UMNO. Menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan beliau. Tapi kalau gini keadaannya, pegawai buat tak tahu je, masalah juga pada saya melihat. Itu saja. Sekarang ni kita melihat, bila macam saya katakan, pentas Maki Hamun dah bermula. Semalam waktu di Johor, Rafizi Ramli selaku Timbalan Presiden PKR, saya cuma hairanlah bagaimana Timbalan Presiden PKR begitu, Presiden PKR pun sama juga nadanya. Balut, saya lebih suka melihat calon Perdana Menteri, calon pimpinan negara menyantuni secara bahasa yang berhemah. Saya tengok semalam bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap di ulang tahun ABIM. Okey, tak ada masalah. Bila dia menyantuni masalah, saya kalau benda betul, kata betul. Bila dia mengatakan kenyataan Tengku Zafrul tidaklah boleh diyakini kerana menafikan bahawa kita berada dalam krisis ekonomi kerana disebabkan oleh kejatuhan ringgit. Tengku Zafrul menafikan. Dia kata itu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Sepatutnya begitu. Tapi bukanlah Maki Hamun. Dan saya lihat pula ini Rafizi Ramli. Timbalannya pula semalam dia kata apabila Datuk Seri Zahid mengatakan kita akan mengadakan pilihan raya walaupun dalam banjir pun kita sanggup kedah. Itu bidalan kenyataan kata-kata seorang pemimpin untuk mengajak warganya supaya meneruskan perjuangan. Saudara, kalau banjir, kita santunilah soal banjir. Tiba-tiba dia kata Presiden Ahmad Zamidi memperlekehkanlah risiko rakyat. Ini yang saya katakan, mereka sudah memutarbelikkan keadaan. Mereka memutarbelikkan kenyataan. Seolah-olah Presiden UMNO tak bertanggungjawab. Sedangkan, saudara, setiap kali hadirnya musim banjir, yang turun ke gelanggang, yang turun menyantuni warga adalah pimpinan-pimpinan pemuda-pemuda, puteri UMNO, pemuda UMNO, wanita UMNO, saudara. Dan bahagian-bahagian kita santuni. Kita lebih terdahulu dari mereka. Bukan tak ada. Memang saya tak nafikan. Waktu banjir di Ampang itu hari, kita nampak ada daripada ni anak-anak muda pada Parti Keadilan. Tetapi pemuda UMNO juga turun. Jadi jangan katakan bahawa kita ni tidak prihatin. Kenyataan yang sebegitu adalah kenyataan politik. Jadi kenapa Rafizi boleh buat kenyataan seolah-olah dia balun macam-macam. Saya melihat cara mereka bukan cara untuk berkempen, untuk menarik sokongan rakyat dengan menyatakan apa isu yang nak dibawa. Isunya adalah untuk menangani masalah rakyat. Ini yang paling penting. Tapi kalau duk singgah sana, singgah sini, memang di atas pentas anda berucap, Maki Hamun, orang gelak, orang ketawa. Tak ada masalah. Tetapi ini menggambarkan bahawa anda sudah ketakutan. Saya melihat kenyataan Rafizi semalam sebab bila dia kata dia nak buat referendum. Nak buat kajian supaya rakyat memprotes. Kalau UMNO nak buat juga pilihan raya tahun ini, mereka nak protes. Anda bukan peramal kaji cuaca. Bukan Tok Bomo Hujan. Dia nak buat protes. Kalau Perdana Menteri dan mengumumkan bahawa kita nak buat pilihan raya bulan ujung Oktober ataupun awal November, apa masalahnya? Ramal kau hujan dan sebagainya. Ini menggambarkan ketakutan anda. Anda sudah nampak bahawa bayang-bayang besar kemungkinan anda tak mampu menggapai keyakinan rakyat. Kerana hingga saat ini pun belum saya dengar lagi apa perancangan seandainya rakyat memilih sekali lagi Parti Harapan. Saya lihat kalau bertanding atas tiket Pakatan Harapan memang susahlah rakyat nak sokong. Tapi kalau bertanding atas tiket Parti Keadilan, besar kemungkinan tu sokongan tu ada. Tetapi apa yang mau dijaja, apa janjinya untuk rakyat selepas usai pilihan raya nanti, apa nikmat yang rakyat boleh dapat? Itu persoalannya. Bukan Maki Hamun.
Bukan kata Zaimidi ni tidak prihatin pada rakyat, musim banjir pun nak buat. Sedap dengar. Kalau saya nak maki Hamon, pun sedap juga saya. Tapi buat apa? Ini sepatutnya pentas politik kita, bukan pentas maki Hamon. Sebenar-benarnya saya nampak mereka sudah gelabah. Mereka sudah mengelabah bahawa dengan adanya pilihan raya ini, tak menentu lagi. Malahan, Saudara Mat Sabu pun, Saudara Mat Sabu pun dah goyang. Sebab dia mengatakan bahawa Pakatan Harapan belum menjamin untuk mendapat sokongan rakyat. Belum. Jadi dalam keadaan begitu, tiba-tiba halakan moncong, balon UMNO setengah mati, balon pemimpin UMNO, macam-macam cerita. Saya kata ini lawak bodoh lah jawabnya. Ini keadaan saya. Sebab itu saya tengok sekarang ni, macam tu juga macam mana seorang teman, dia nama dia Raja Gelap. Dia Raja Gelap, dia hantar skiriman pada saya. Dia kata ada dua persoalan yang menerobos fikirannya. Itu pertama, respon Dusuki. Apabila Dr. Mahathir mengatakan bahawa PAS parti KP. Saudara, jadi tahu pula dia marah. Ini kenyataan daripada Raja Gelap. Siapa Raja Gelap? Saya pun tak tahu. Tapi masuk sini saya tengok betul katanya. Kerana selama ini, apakah PAS tidak cukup untuk mengkafirkan orang dengan macam-macam cerita. Malah UMNO sendiri pun dikafirkan. Kemudian, siapakah pemimpin PAS yang mengkafirkan UMNO dulu, saudara? Kena ingat. Kita tak lupa, saudara. Tiba-tiba bila dia kena dikafirkan oleh Dr. Mahathir, melontin yang muka-mukaan. Yang kedua, dia kata kita juga terkejut apabila Dr. Mahathir tergamak mengatakan PAS kafir. Kerana sebelum ini bukan main lagi baiknya dengan PAS. Tidak lain tak bukan hanya semata-mata untuk merangkul yakin rakyat dan mewujudkan satu kemah besar. Sekarang ni kemah besar tak terjadi apabila PAS tidak lagi bersama dengan Pakatan Harapan dan PAS tidak bersama dengan gabungan Tanah Air yang diwujudkan oleh Dr. Mahathir. Kerana yang adalah gabungan Tanah Air itu adalah parti daripada Parti Perkasa, daripada parti kemudian Parti Berjasa, yang tidak begitu relevan, hanya sekadar Parti Pejuang. Begitu juga dalam Perikatan Nasional. PAS gagal untuk menarik UMNO. Buat macam mana pun. Sebab saya nak bagi tahu bahawa PAS ni janganlah nak pikat lagi. Sudah. Kerana kita rasa luka yang kita alami untuk kita berbaik dengan kumpulan puak-puak dalam Parti Peribumi Bersatu. Takkan itu pun tak faham. Sebab malam kita bercakap, cukup-cukuplah. Kita bukan orang yang mudah untuk ditipu. Kita bukan orangnya yang mudah untuk mengundang ular berbisa masuk tidur dalam kelambu kita. PAS kena ingat itu. Dia tak payah disantuni. Kalau anda betul-betul ikhlas, mau menghadapi pilihan raya akan datang, kononnya ada 27 kerusi parlimen yang boleh kita menang. Seandainya UMNO bersama dengan PAS menyantuni kursi tersebut, ada peluang menang untuk 27 kursi. Sama ada dengan PAS ke, dengan UMNO ke. Kita kata mudah saja. Kamu keluar daripada Perikatan Nasional. Sebab kalau kamu katakan bahawa UMNO Barisan Nasional ini adanya MCA dan MIC, jangan lupa dalam Perikatan Nasional juga ada gerakan. Ini saya katakan mereka tidak membuat logika. Sekarang ni kerana nak pikat apa semua tu, sanggup mengeluarkan perkara-perkara yang bagi saya membohongi rakyat. Jadi saya lihatlah saudara, macam mana perbalahan antara Dr. Mahathir dengan PAS. Dr. Mahathir dia dah macam orang kata, harimau dah tak ada kuku. Dah hilang segala-galanya. Saudara, saya rasa, mula malam ini saya nak mengingatkan anda tentang koleksi kata-kata yang pernah dihamburkan oleh Dr. Mahathir. Bagaimana kita warga UMNO susah nak terima dah. Dia nak masuk UMNO pun kita boleh terima. Dan saya yakin juga kalau PAS, mereka berpegang pada perjuangan soal Islam semua, dia tidak akan menerima Dr. Mahathir lagi dah. Saudara, sebab pada tahun 1982, kita ulang balik, saudara. Bila politik ini kita mengulangi, sebab mereka juga mengulangi UMNO macam-macam. Dan kita mengulangi peristiwa. Pada tahun 1982, Dr. Mahathir mengatakan bahawa dalam perjuangan ini, kita kena politik suku, agama suku. Kenyataan tersebut ditegur oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Dan minta Dr. Mahathir menarik kenyataan itu secara memohon maaf. Mana boleh politik suku, agama suku. Kemudian dia kata, jadi kita juga tak perlu berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Jika tidak Nabi Muhammad, orang lain akan diutuskan untuk menyampaikan agama Islam. Jadi, kenyataan-kenyataan begitu menyakiti hati kita.
Kadang-kadang kita rasa boleh terkeluar daripada pegangan. Ini kenyataannya begitu. Saya pun seram bila tengok tu. Ada kawan kirim pada saya, saudara. Ini daripada laman veteran UMNO Putih. Dia mengantar. Jadi bila dia kata hukum hudud tiada dalam Al-Quran, ia hanya ciptaan manusia. Sedangkan hudud itulah sebahagian daripada hukum Islam. Kemudian ada kenyataan ni tahun 1982 tu juga, siapa tahu janggut Nabi macam mana? Siapa biasa tengok janggut Nabi? Ada gambar? Kita tak tahu. Jadi persoalan begini yang dipertikaikan. So lepas tu dia kata zaman itu nak cukur pun mudah ke? Mana tak boleh cukur. Jadi waktu itu bukan ada jilet masa tu. Zaman Nabi mana ada jilet? Tak ada. Pisau cukur pun tak ada. Jadi masalah macam mana nak cukur masa tu. Lepas tu bila jalan sana sini naik unta. Bukan nak dapat air banyak di padang pasir. Itu kenyataannya pada tahun 1997 di majlis penutup Majlis Agama Kebangsaan 1997. Dan tahun yang sama juga bila mengatakan hukum rejam kepada pezina adalah primitif. Itu kolot purbakala ketinggalan zaman. Besok saya akan cari lagi saudara apa yang dia menyatakan. Dan benda-benda begini tak sepatutnya kita sebagai warga ataupun muslimin boleh mempertikaikan benda-benda begitu. Saya tak mau bercakap lebih lah saudara. Sebab hari ini saudara, ini saya nak bercakap tentang fitnah. Saudara, yang dikatakan fitnah sebagaimana yang saya jangkakan. Sejak bila Dr. Zahid membuat kenyataan terbuka semalam bahawa pilihan raya umum tetap akan diadakan tahun ini, maka bergeduduplah para pencacai menyerang pimpinan UMNO. Dan pentas-pentas ceramah politik dibuka semeriah-meriahnya. Hari ini, sepanjang inilah, saudara. Sebab itu saya bagi tahu pada Yang Amat Perdana Menteri, cepat-cepat buat. Mereka dah buka gelanggang, kita kena buka gelanggang kita. Jadi cuma saya harap satu saja, saudara. Kepada teman-teman yang daripada Parti Keadilan. Saya tengok dalam media sosial ada 2-3 page yang mereka wujudkan. Saya tak nak sebut nama lah, saudara. Kawan-kawan saya juga. Bukan orang lain pun. Sebab contohnya, saudara. Bila tengok Minah. Alah Minah seorang tu. Semalam saya tengok dalam media sosialnya di Pulau Pinang. Bila dia kata kerajaan UMNO kebas 1.2 bilion peruntukan untuk projek solar di Sarawak. Masa bila pula UMNO kebas 1.2 bilion? Projek itu pun tak jadi. Memanglah ada isunya. Sehingga Datin Seri Rosmah Mansur dihadapkan ke mahkamah. Kononnya ada elemen korupsi. Saudara. Tapi setahu saya projek itu tak jadi. Takkanlah ambil 1.2 bilion tu seolah-olah digambarkan pada rakyat. Ambil duit 1.2 bilion, masuk beg, bawa balik ke rumah. Itu gambarannya. Bila dia mengatakan pemimpin UMNO kebas 1.2 bilion. Projek yang digunakan untuk membangunkan solar system bagi sekolah-sekolah di negeri Sarawak. Tak betul. Saya lebih suka kalau dia menyatakan, dia kena tahu bahawa projek yang gagal adalah projek Bistarinet. Ini kumpulan mereka. Kenapa tak disebut? Kerana ini menyangkut soal melibatkan Tasimuddin. Mungkin. Saya tak tahu. Dah heboh sekarang ni bagaimana orang dah bercakap tentang Bistarinet. Saya lebih suka mereka bangkitkan isu Bistarinet yang jumlahnya lebih besar daripada 1.2 bilion. Dan projek tentang solar system itu, saya tak dengar lagi bahawa projek itu berjalan. Saya tak dengar pula wang itu habis, licin. Tak ada. Ini tanyalah pada Datuk Mahathir Khalid. Waktu itu beliau sebagai Menteri Pendidikan. Jadi saya rasalah, nak panggil dia adik pun tak boleh, nak panggil makcik lah sebab dah ada anak dah sekarang ni. Nak tunjuk tu hebat. Ingat tuan-tuan, jangan lupa saudara. Banyak duit, 1.2 bilion. Pemimpin UMNO kebas. Songlap. Wang itu adalah peruntukan untuk bekalan, elektrik dan sebagainya. Untuk kanak-kanak sekolah. Berapa kita boleh buat? Kalau 1.2 bilion itu, berapa hospital boleh buat? Benda tak ada. Saya geleng kepala lah tengok benda begitu. Kemudian, saudara, ini paling penting. Ada pula dalam media sosial, bercakap tentang perbicaraan. Jangan lupa,
bahawa apa ini sekarang ini Datuk Najib sudah pun ada di penjara. Ada sebelah lagi tu. Itu untuk penjara wanita di Kajang. Memanglah sedap bercerita tapi pembicaraan masih berjalan. Proses panjang lagi. Begitu juga dengan kes Datuk Seri Hamidi. Proses. Cerita betul-betul lah biar rakyat faham. Proses pembicaraan di Mahkamah Shah Alam. Masih lagi 23 bulan ini, apakah ada prima facie? Jangan terus-terus, jangan lupa 23 bulan nanti Presiden UMNO Datuk Seri Hamidin akan kita hantar ke penjara. Bukankah tindakan anda itu, kenyataan anda itu sudah pun melangkaui contempt of court? Anda sudah mendakwa mahkamah. Orang yang belum tentu lagi bersalah. Dan pembicaraan masih berjalan. Dan gambarannya seolah-olah benar benda itu berlaku. Sedangkan dipertikaikan di mahkamah. Ini masalahnya, saudara. Saya tengok kawan-kawan ni nak mewujudkan. Saya ada lebih kurang 15 kes lah daripada Pakatan Harapannya pimpinan yang boleh dibuka balik yang sedang diperkatakan. Bagaimana tidak dibawa ke mahkamah dan ditutup kes itu masa zaman Tommy Thomas. Kita tak mau bercakap lah soal itu. Saya tahu apa yang dilontarkan oleh saudara Datuk Lokman Adam. Ada kebenarannya. Tapi bukan isu pada kita. Tapi bila mengatakan Datuk Zahid ni 23 bulan akan dihantar ke penjara. 23 bulan pembicaraan berhubung dengan Akta Kirana. Di mana sama ada mahkamah mendapati ada prima facie yang memerlukan untuk dibicarakan. Tak tahu berapa lama pula akan dia keputusan dibuat. Tapi bila kata 23 hantar ke penjara, ini contempt of court. Makcik ni faham ke? Konon pernah jadi senator. Senator ni tahulah undang-undang. Bukan boleh begitu aja habis mahkamah jatuh hukum terus masuk penjara. Jadi jangan digunakan pentas politik ini maki hamun dan menipu rakyat. Kerana untuk mendapat keyakinan. Syarikat Akta Kirana ini masih dibicarakan lagi. 23 bulan ketentuan apakah ada prima facie. Itu saja. Kalau ada, maka dimulakan pembicaraan. Itu mengambil masa setahun, 2 tahun. Macam mana boleh kata, 23 bulan kita akan hantar ke penjara. Itu satu kenyataan, saudara. Begitu juga dengan isu yayasan Akabudi. Saudara, besok Datuk Seri Zahid akan pergi lagi ke mahkamah, menangani pembicaraan. Biarlah mahkamah menentukan. Ini isu yayasan Akabudi itu seolah-olah digambarkan. Curi duit yayasan untuk bayar peribadi. Sedangkan digunakan duit yayasan itu untuk pembangunan, membina masjid, membuka sekolah tahfiz, bantu anak yatim. Wang itu bukan wang daripada kerajaan. Wang itu adalah datang daripada poket Datuk Zahid sendiri. Dan wang ini dulu. Sebelum dia jadi ahli parlimen pun. Jadi keadaan-keadaannya bercakap kena benar lah saudara. Jangan kita melontarkan, mengelirukan rakyat. Saya hairan bagaimana pimpinan orang yang kononnya bijak berbicara di atas pentas. Tetapi pembicaraan itu apa? Ya, kita faham saudara, naratifnya lain tak ada. Nak menggambarkan seolah-olah Presiden UMNO ini korup. Nak menggambarkan UMNO ini korup. Saudara, saya tak mau duduk lah. Kalau kita nak songkit satu persatu. Banyak saudara. Tapi apakah ini mendatangkan kebaikan untuk rakyat? Untuk sekadar hiburan bolehlah. Sebab itu saya katakan sekarang ni, apakah pentas yang dibuka oleh Parti Keadilan dah jadi macam pentas Raja Lawak? Macam mana Mak Sabu bercakap, pompang-pompang. Datang pula Rafizi, pompang-pompang. Kenyang ke rakyat. Dan dulu memang mereka sedang berusaha untuk mewujudkan naratif sebagaimana mereka lakukan dalam PRU 14 dulu. Waktu itu mungkinlah rakyat boleh teruja. Tapi saya tak nampak kali ini rakyat boleh teruja. Setelah rakyat sendiri melihat. Dah bagi kamu kuasa, kamu sendiri khianati kuasa yang keyakinan yang diberi oleh rakyat. Jangan belim pada rakyat. Saya tunggu, saya rasa mungkin satu ketika nanti, dia kata Pok tunggu dah lihat. Benar, kita tunggu dah lihat, tak ada masalah. Cuma saya nak mengingatkan. Jangan kita gunakan pentas ini menabur fitnah.
Jangan kita guna pentas ini menuduh itu ini. Soal kalau orang itu masih dibicarakan, kita sama-sama tunggu. Tak ada masalah. Warga UMNO terima. Walaupun kita mempersoalkan bagaimana keadilan, kita minta bahawa perbicaraan itu biar telus dan nampak ada keadilannya. Itu saja, tak lebih daripada itu. Itulah diserang katanya kita nak membela orang tu, orang rasuah, orang kebas duit. Seolah-olah wang itu dikebas sebegitu banyak. Banyak mana pun, saudara. Perbicaraan cuma 42 juta kes SRC. Yang itu yang bersih lagi dalam di pemikiran rakyat. Betul ke tak betul ke? Tapi hukuman dah dilakukan, kita diam. Saudara, begitu juga sekarang ini, saya melihat bahawa macam-macam diceritakan. Saya hairan, saudara. Kenapa tak ada pula macam Rafizi? Dok serang sekarang ni UMNO. UMNO diserang. Kenapa tak serang? Orang yang khianat pada Parti Keadilan adalah Dr. Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin yang mewujudkan Scheme of Thing, yang mewujudkan Kerajaan Perikatan Nasional. Kenapa tak berbangkit? Saya tunggu juga bila Rafizi nak bangkit tentang pengumuman Tan Sri Muhyiddin waktu dia jadi Perdana Menteri dulu, bahawa dia mengatakan bahawa kerajaan waktu pada perintah darurat, kerajaan akan menggunakan wang sejumlah 600 bilion untuk ransangan ekonomi. Apa jadi dengan 600 bilion? Kalau kamu betul-betul tahu, buatlah ceritanya. Kita nak tahu juga. Ini tidak yang diserang UMNO. Dan mana dia punya aliran keuangan yang mengatakan duit tu banyak ni, duit banyak mana? Saya mengharapkan, saya nanti agar pimpinan daripada Parti Bangkang, daripada Parti Keadilan, daripada Parti PAS, daripada Parti PBM, daripada Pejuang, daripada Parti DAP, kita nanti apakah naratif yang akan dibawa untuk lestari kehidupan rakyat. Sebagaimana tadi Yang Berhormat Tengku Razali menyatakan, jangan sampai suasananya apabila wang kita dah tak ada nilai, dah jadi macam nilai wang kertas Jepun dulu. Itu saja peringatan, jadi perlu dilakukan. Ini penting untuk rakyat. Bukan memaki hamun. Bukan pula tiba-tiba mengatakan orang ni korup. Tak ada cerita. Saya lihat sepanjang dah seminggu dah. Besok akan ada lah mulai malam ini dan seterusnya. Sehinggalah bila Perdana Menteri mengumumkan tarikh untuk pembubaran parlimen itu, sepanjang itulah maka UMNO tetap akan naratifnya dikatakan korup dan korup. Jadi apakah anda suci? Saya mengharapkan jangan ada sebarang fitnah. Besok sila buka telinga dengan baik-baik. Sila layari apa yang akan dibicarakan di mahkamah. Berlaku adil lah, saudara. Jangan kita sedap mengata saja. Nanti besok orang pulang paku buah keras. Saya nak bagi tahu bahawa keadilan tidak semestinya, walaupun ada orang mengatakan bahawa keadilan boleh menang. Menang banyak mana? Menang banyak mana? Dulu pun masa pilihan raya di negeri Melaka. Pilihan raya negeri Johor. Wah, keadilan akan menang. Pakatan Harapan akan menang. Apa jadi? So, jangan nanti orang Perak kata mongeh-mongeh. Memang saya tahu. Semalam saya katakan bahawa besar kemungkinan bahawa tarikh mengundi pada 11 hari bulan November. Tapi bila tengok-tengok balik, dari rupanya 11 November itu hari Jumaat. Takkan hari Jumaat pula kita nak buang undi? Mungkin pada 12 bulan November. Mungkin. Sebab yang pastinya SPR akan membuat gazet pilihan raya pada 29 Oktober. Itu kedapatan saya. Malahan tersebar dah. Kalangan teman-teman daripada pejabat menteri mengatakan besar kemungkinan pada 7 Oktober ini dibubarkan parlimen. Kemudian 14 Oktober SPR akan gazet. Dan 29 itu tarikh penamaan calon. 12 hari bulan itu tarikh pengundian. Itu yang dikatakan. Sejauh mana benar atau tidak, saya tak tahu. Dan tapi mereka mengatakan akan menang. Menang mana? Gabungan Pakatan Harapan, maksimum saya tengok dengan DAP, dengan Amanah, dengan Parti Keadilan, saya jangka maksimum boleh dapat 81 kursi saja. Saya selak, saya belik sana, belik. Pilihan raya ni saudara, kita kena tengok data. Itu paling penting, data pengundi. Semalam pun
Yang Mak Perdana Menteri dah mengumumkan jumlah pengundi dah 22 juta. Pengundi muda naik lebih kurang 4 juta. Apakah semua 4 juta ini pengundi muda ini nak lagi terperangkap dengan cerita dongeng daripada Rafizi, PTPTM, apa ini dihapuskan, minyak naik. Takkan anak muda tak tahu lagi. Yang anak muda nak tahu apa perancangan kamu untuk program anak muda. Sedangkan kalau saudara dengar sendiri apa dilontarkan oleh Presiden UMNO bahawa kita nak menyantuni kehidupan anak-anak muda, kita nak bagi peluang anak-anak muda untuk kembali bersama-sama dengan pimpinan negara untuk menyantuni permasalahan yang sedang negara hadapi. Sepatutnya begitu. Saya bukan anak anjuk pandai, tapi jangan gunakan pentas maki hamun yang tidak mendatangkan apa-apa. Saya kesian. Saya kesian bila nak buat referendum lah. Referendum apa benda lagi? Kalau dah ditetapkan begitu, tetapkanlah. Kalau you buat referendum, minta supaya jangan diadakan pilihan raya, seolah-olah anda mencabar kuasa Duli Yang oleh Pertuan Agong. UMNO cuma minta agar Datuk Seri Ismail Sabri menghadap Agong minta agar Parlimen dibubarkan. Kalau tuanku tak setuju, tak adalah. Kalau tuanku bersetuju, jadilah pilihan raya. Nak buat referendum, buat apa? Kalau tuanku bersetuju, apakah anda seolah mahu menongkah titah tuanku? Ini persoalannya, saudara. Saya tengok sendiri, maksimum Parti Keadilan boleh dapat 32 kursi. Tak usah nak berdebat dengan saya macam mana pun lah. Saya boleh turun berdebat, tak ada masalah. Kita kira daripada Perlis sampailah ke Sabah. Termasuklah Sarawak. Maksimum boleh dapat 32 kali ini, saudara. Sebab rakyat dah lenjan. Rakyat dah tak boleh terima lagi keadaannya. Saya tengoklah di Perak berapa seat boleh dapat. Benar, dulu mana-mana kawasan yang ada majoriti Melayu, tetapi ada juga pengundi bukan Melayu, dalam 35%, 40%, pengundi Cina, maka mereka ada modal. Maka dapatlah 40% itu diberi mereka miliki undi itu, pengundi Cina. Kononnya waktu itu, saya tak nafikan. Saya juga dah bercakap dulu. Tapi tidak kali ini. Sebab ramai kawan-kawan saya di kalangan warga keturunan Cina, mereka menyatakan pada saya, dia kata, kita sudah kasih, kita sudah kasih you peluang. Jadi jaga ini negara. Sekarang mau cari makan pun susah. Ini masalah dia. Sebab itu tak usah bercakap lah. Ditangkap. Contoh ditangkap. Di Johor, saudara. Di kawasan Ledang misalnya. Dulu kawasan Hamid Samuri. Benar. Waktu itu pengundi-pengundi bukan Melayu Cina adalah 32%, 35%. Menanglah Syed Ibrahim. Tapi untuk kali ini, pengundi Cina tak akan sokong lagi dah. Kerana mereka merasakan kesan daripada raya itu, mereka dah tak boleh nak buat berniaga pun. Kehidupan semakin teruk. Ekonomi tak terjaga. Dan mereka, warga-warga Cina, mereka melihat kepentingannya adalah soal ekonomi. Kalau mau cari makan pun susah, apa bikin kita undi sama dia orang? Ini macam kita balik sama Barisan Nasional lah. Barisan Nasional, lu cakap apa pun, kita boleh senang cari makan. Jadi, saudara, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.